Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang berbahagia Datuk Dr. Mahinder Singh Nahar Singh, Koordinator CDL, rakan-rakan guru CDL, rakan-rakan pengetua dan juga guru besar, rakan-rakan guru yang dari seberang dan juga dari semenanjung Malaysia, ada rakan kita dari Indonesia juga bersama-sama dengan kita pada hari ini. Salam sejahtera sekali lagi, kita berada di penghujung Syawal. Hari ini dah hari yang ke-27 kalau tak silap saya, 26 kita menyambut Syawal, tetapi masih ada lagi siri open house yang berlangsung di rumah-rumah dan juga di pejabat-pejabat dan juga di sekolah. Hari ini saya dapat beberapa jemputan untuk menghadiri majlis open house di sekolah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa kita ke udara pada hari Jumaat untuk mengisi ruang waktu ini dengan perkongsian yang sangat baik yang biasanya kita dapat dari orang yang memang bukan calang-calang, orang yang memang tinggi ilmunya, yang begitu knowledgeable, yang saya kira semua orang dalam ataupun peserta dalam perkongsian Connecting Dots Hands-on Online Session ini kenal, iaitu Datuk Dr. Mahinder Singh Nahar Singh. Pada hari ini, Datuk akan berkongsi bersama-sama dengan kita dengan tajuk Sports in School, Must Do and the Nice to Do. Silakan Datuk. Terima kasih Dr. Zalina atas pengenalan tadi dan kepada semua yang hadir pada sesi pada petang ini. Terima kasih kerana meluangkan masa. Tajuk saya sambung sedikit daripada minggu lepas. Minggu lepas saya nyatakan tentang our students physically educated. Kalau our students are physically educated, maka sports in school mesti ada satu pencapaian yang boleh kita banggakan. Dalam sports in school, ada dua perkara yang saya nak utarakan, iaitu the must do and the nice to do. Okey, apa yang must do ini? Must do ini ialah nombor satu, latihan dan pertandingan merentas desa yang banyak sekolah tengah buat pada masa sekarang, minggu ini, minggu lepas dan sebagainya. Kalau anda lihat, saya utamakan dan saya highlight perkataan latihan. Bila kita adakan latihan, ia membina kecergasan dan kesihatan keseluruhan murid. Kalau setakat kita hanya nak bertanding saja, latih 2 kali dan bertanding, maka ia tidak membawa kesan yang kita harapkan. So ingat, latihan sebelum pertandingan merentas desa. Ini sepatutnya berlaku di setiap sekolah. Yang kedua, latihan dan pertandingan permainan atau sukan antara rumah sukan. Yang ini akan memberi peluang kepada setiap murid untuk dipilih untuk rumah sukannya. Kalau dia tidak terpilih pun, sudah pastinya dia akan terlibat dengan nombor 3, sukantara. Adakah dia boleh membawa 1 markah atau 2 markah untuk rumah sukannya? Sukantara itu ialah standard sports. Termasuk untuk olahraga, ya, khususnya untuk olahraga kita adakan standard sports ini. Yang keempat ialah latihan dan pertandingan kejohanan olahraga. Kita tidak boleh hanya selepas 2 minggu kita adakan kejohanan olahraga. Musim untuk pertandingan atau kejohanan olahraga mesti bermula dengan latihan berdasarkan rumah sukan yang banyak sekolah sedang buat sekarang. Yang kelima, hasil daripada kita pilih dan kita dirikan pasukan sekolah dan juga daripada kejohanan olahraga akan terhasilnya pasukan sekolah. Dan pasukan sekolah ini akan berlatih untuk bertanding bagi pertandingan antara sekolah. Maupun di peringkat daerah, kalau berjaya di peringkat daerah, akan pergi untuk peringkat negeri pula. So, itu yang kelima. Bila musim sukan semuanya dah habis,
maka datang pula ke fasa latihan dan persiapan pasukan pelapis sekolah. Minta maaf, perkataan pelapis itu tertinggal. Yang keenam, latihan dan persiapan pasukan pelapis sekolah. Ini boleh berlaku selepas musim sukan dan kita mula bina pasukan untuk tahun yang berikutnya. Kalau 6 perkara ini berlaku di sekolah, saya rasa sukan di sekolah tersebut sudah pastinya akan cemerlang. Kalau bukan dalam semua jenis permainan, sudah pastinya dalam setengah permainan. Untuk itu kita perlukan guru yang boleh latih, guru yang boleh mengurus pasukan-pasukan sekolah kita. Daripada pengalaman saya dari mula terlibat dengan sukan, saya dapati sukan boleh memainkan peranan yang penting untuk membina disiplin dalam kalangan murid. Saya masih ingat pasukan hoki saya, pasukan bola tampar saya yang saya sendiri latih. Atlet saya tidak pernah, dia risau, dia segan, dia jarang nak langgar peraturan sekolah dan sebagainya. Mereka tahu, walaupun saya cikgu, tapi pada masa yang sama saya jurulatih mereka, dia tidak nak, dia menghormati bahawa tak ada siapa yang akan bagi tahu, okay Mahinda, your volleyball team hari ini budak ini lakukan begini. Atau your hockey team, budak murid ini lakukan sebegini. Maka mereka sentiasa, itu satu pemahaman yang tacit di antara kami. Right? Di antara murid dengan jurulatih. So sukan ini boleh beri branding, branding penjenamaan yang terbaik kepada sekolah. Of course, ia juga membina, kalau anda lihat buku-buku yang saya paparkan di bawah itu, the inner excellence, the training of the mind, coaching, mental toughness, achieve the impossible, the champion's mind, semua ini ada kaitan juga dengan aspek kognitif. Minggu lepas saya gunakan ungkapan as a sound mind in a sound body. And sano in corpore sano. Yang digunakan oleh ASICS, ASICS. Ansano in corpore sano, a sound mind in a sound body. So, sukan mempunyai satu peranan yang memang saya sebut tentang falsafah pendidikan kebangsaan yang merupakan tunjang utama falsafah pendidikan kebangsaan selain daripada aspek sosial, aspek kerohanian, aspek kognitif, aspek mental, sosial, rohani, dan emosi. Tunjangnya, asasnya, kita tidak boleh abaikan aspek fizikal. Dan fizikal itu sudah pastinya datang daripada mata pelajaran pendidikan jasmani dan juga program co-curriculum di sekolah. Next, please. Apa pula nice to do? Maka kita adakan pertandingan permainan antara kelas. Tuan-tuan dan puan-puan, saya masih ingat masa saya di sekolah, di tingkatan 4 kita dah anjur, pelajar anjur pertandingan antara kelas. Of course, kita dibimbing oleh guru pengawas untuk permainan itu. So pertandingan permainan antara kelas ni memberi peluang untuk melahirkan lebih ramai bakat. Murid-murid akan mengambil peluang dan peluang untuk mewakili kelas adalah selalunya tinggi. Pada setengah kelas kadang-kala mereka boleh sampai sediakan 2 pasukan untuk pertandingan umpamanya hoki 6 sebelah dan sebagainya. Dan juga pada masa yang sama, kalau ada pertandingan jemputan, kita hantar pasukan pelapis kita untuk pertandingan jemputan ini. Ini juga merupakan satu persediaan. Dan juga perlawanan persahabatan. Dan of course, cikgu-cikgu semua tuan-tuan dan puan-puan ada banyak idea yang lain untuk yang nice to do. So, gabungkan must do dengan nice to do, sudah pastinya saya rasa sukan di sebuah sekolah itu akan mencapai satu tahap yang terpuji. Dan yang terselit atau yang tersirat ialah ia melahirkan murid yang cergas dan sihat.
selain daripada semua nilai-nilai lain yang terbina hasil daripada penglibatan dalam sukan. Banyak nilai yang terbina. Dan kalau kita lihat, saya selalu semasa di bahagian sukan sebagai pengarah, saya kata kalau sekolah tak melahirkan atlet, mungkin susah Malaysia nak dapat atlet juga di peringkat kebangsaan. Kerana di peringkat bawah, kalau ikut sistem piramid kita ada 10,220 buah sekolah, rendah dan menengah. Murid lebih kurang 5 juta. Dan di peringkat daerah, hampir 800,000 murid terlibat. Kalau di peringkat negeri, jadi kecil lagi 100,000. Di peringkat MSSM, anything between 11,000, 12,000 atau lebih. So, 12,000 inilah, antara 12,000 ini mungkin ada yang kemudiannya akan mewakili Malaysia. Saya masih ingat Sukan C yang terbaru ini, saya cuba nak dapatkan data dia berapa ramai murid sekolah yang mewakili negara, tapi it's not there. Tapi pada tahun 2017, hampir 100 lebih murid atau 200 lebih murid yang terlibat mewakili Malaysia. Dan ramai yang menang pelbagai pingat, emas, perak dan bronze. So pelajar ni memang boleh mengharungi nama negara lah. Tapi tanpa sistem yang kita ada ni, saya rasa sukar juga untuk melahirkan atlet. Sistem yang kita ada ni sudah wujud untuk 60 tahun. 60 years we have been having. Kita boleh perkembangkan lagi. Ada bajet yang lebih banyak, kita boleh perkembangkan. Sekolah juga boleh perkembangkan. Especially sekolah yang ramai murid, maka ada peluang untuk melahirkan lebih ramai bakat. Next please. Ini di antara, kalau cikgu-cikgu lihat di bawah badminton itu adalah gambar Goh Jin Wei yang mewakili Malaysia. Dan ramai atlet yang lain. Tapi sekarang ni mereka saya rasa semua dah habis SPM dan tidak berada di bangku sekolah lagi. Dan tapi kita ada ramai atlet lain yang merupakan pelapis bagi pasukan-pasukan negara. Atlet murid boleh membawa satu jenama yang baik untuk sekolah, untuk negeri, untuk daerah dan juga untuk negara. Next please. So tuan-tuan dan puan-puan, saya akan akhiri dengan apa yang saya selalu nyatakan, ilmu itu datang daripada pelbagai sumber, maka sumber itu kita menerokai sumber itu walaupun daripada internet atau daripada makalah atau daripada jurnal atau daripada buku atau daripada sembang profesional kita dengan rakan-rakan. So books are the training weights of the mind, atau buku adalah beban latihan untuk minda. Kalau kita nak kuatkan otot, kita pergi ke gym. Kalau kita nak kuatkan aspek mental dan minda kita, maka kita dapat ilmu. Ilmu itu yang akan memperkuatkan minda kita. So itu saja daripada saya hari ini. Terima kasih kepada semua. Minggu depan saya akan utarakan the learning pyramid. Next week. Thank you, Dr. Zalina. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Dr. Mahinder Singh atas perkongsian yang baik. Kali ini saya rasa ada dua perkara. Must do, nice to do. Saya pun tak tahu, rupanya ada macam ada kategorinya. Dan kalau nak yang must tu maknanya setiap sekolah mesti laksanakan 6 perkara tadi Datuk. Tetapi yang nice to do tu barangkali pada pendapat saya pada ketika ini ialah pada mereka yang murid yang tidak ada talent untuk sports ni. Jadi dia masuk pertandingan sekadar di peringkat kelas, kalau ada jemputan-jemputan atau persahabatan. Tetapi kalau fokus untuk nak pergi melahirkan pasukan pelapis sekolah tu, dia kena masuk yang must do ni. Yang memang ada keupayaan murid-murid itu. Dan cikgu kat sekolah yang lebih tahulah. Betul tak Datuk yang saya maksudkan tu kan?
Iya, tapi kadang-kala nice to do tu boleh terselit dalam must do juga. Kalau saya Ah, pasukan hoki saya sudah pastinya sebelum pertandingan daerah, I will have friendly games. Kadang-kala dengan pasukan dewasa pun ada yang So dia hmm, boleh terselit. Tapi kalau tak sempat, then at least buat yang must do itu. Ya. Untuk melahirkan pasukan sekolah. Sememangnya dalam program satu murid satu sukan, setiap murid kena terlibat. Tapi untuk mewakili di peringkat lain, maka kita perlu pilih. Tapi peluang, ruang dan peluang harus diberi kepada setiap murid. Seperti Dr. Zalina kata tadi. Itu melalui program co-curriculum kita. So, Datuk, mungkin saya ambil sikit lagi nak tanya Datuk ni. Ni pasal boleh. sekolah kan. Saya sangat setuju melalui sukan ataupun kita kata co-curriculum ini membentuk disiplin murid. Murid kita jadi cergas, jadi cerdas. Tapi perkara ini barangkali berlaku di sekolah. Sekolah every year, setiap tahun akan fikirkan siapa atletnya, siapa muridnya yang nak dihantar untuk pergi ke pertandingan yang di luar sekolah, yang di peringkat daerah, di peringkat negeri, di peringkat kebangsaan barangkali. Jadi keadaannya begini, kadang-kadang tak cukup masa, Datuk. Nak buat sukan pun masa yang sangat pendek, nak berlatih, sekarang tak sempat latih banyak pun. Dah sukan. Sukantara dah berlangsung. Dan cikgu kita fokus kepada inilah orang yang kita nak hantar terus untuk pertandingan peringkat daerah dan negeri. Itu saya rasa kadang-kadang sebenarnya kita tak beri peluang pada murid kita secara total. Betul tak, Datuk? I think you have a point to a certain extent. Betul apa yang Dr. Zali sebut. Sebab itu saya kata off season itu pasukan pelapis kena mula pada bulan Ogos, September dah mula untuk tahun yang berikutnya. I never used to wait datang Januari baru saya nak mula carikan atlet saya atau peringkat yang murid form 4 ni kita dah ada trial. Kita adakan trial untuk pemilihan. So kita galakkan murid datang untuk dipilih bagi tahun yang berikutnya. Bila datang pada bulan, actually kadang-kala ada setengah sekolah saya tahu yang hebat lah, dia tak pernah, dia selalu nak menang dalam satu-satu permainan itu. Macam masa saya jurulatih pasukan hoki Maktab Tentera dulu, saya tahu St. John dan mereka semua tu bulan 12, 11 dah mula dah. They already start their training because competition itu sangat intense. They want to, every team wants to win. Intensity. So saya fikirkan kalau boleh mula off season tahun yang sebelum itu, mungkin sekarang ni kerana pandemik dan semua, maka segala schedule kita, jadual kita, kalender akademik kita dah lebih mencabar. Tapi bila keadaan kembali kepada sedia kala seperti dahulu, saya rasa perancangan yang rapi boleh membantu mengatasi apa yang disebut oleh Dr. Zalina tadi. Please don't wait Januari datang baru nak fikirkan nak adakan trials dan sebagainya. Boleh, you boleh adakan trials yang kedua, mana tahu ada atlet yang muncul dengan tiba-tiba, it's fine. Then you can go. Tapi pasukan rangka dia dah mula daripada tahun sebelum itu. Saya setuju, Datuk. Maknanya, Datuk, pemimpin sekolah kena main peranan mereka di situ. Sebagai peneraju sekolah, pemimpin sekolah dah boleh memberikan dorongan kepada guru-guru yang melatih, barangkali mengenal pasti pelapis-pelapis ini. Saya ingat dulu bila saya jadi jurulatih pelajaran ini, saya dah cari murid-murid bukan setahun lebih awal. Murid tingkatan 1 yang masuk sekolah je, kami dah pergi setiap kelas untuk tengok saiz mereka. Wah, hebat Kenal pasti dan buat latihan. Jadi kita akan ada kumpulan murid yang pelbagai aras, dan maknanya dari tingkatan 1 hingga tingkatan 4, dan kita dah sentiasa bersedia untuk berhadapan dengan mana-mana pertandingan. Saya rasa kalau itu kita buat,
Ya, saya ingat lagi macam mana boleh Yes. berjaya bawa murid ke peringkat kebangsaan juga. Jadi Dr. Zalina, of course teknik kita harus diikut. nak cikgu kita bercuti juga, ya tak? So kita cari satu formula yang terbaik mungkin, mereka, tapi ada setengah cikgu yang memang dia orang gilakan sukan ni, they will do all that. Boleh ambil giliran dan sebagainya. Right? Betul. Bukannya kita nak ambil masa untuk cikgu rehat itu, bila lagi nak bercuti pula ya cikgu tanya. Tapi kalau kita adakan satu formula, satu cara kita boleh buat giliran untuk seminggu 2 kali ke sekali pun, you keep the team together. Right? Ya, betul. Menarik Datuk. Saya suka je bab sukan ni. Baik, Ya, terima ya, kasih ya. sekali lagi kita ucapkan kepada Datuk Dr. Mahinder Singh atas Dr. Zalina, perkongsian ini. saya nak akhir dengan satu lagi fakta. Kajian menunjukkan ada korelasi yang tinggi di antara pelajar yang terlibat dengan sukan dan pencapaian dalam akademik bila diambil secara kumpulan. So, school that is good in sports and co-curricular activities also show good indication in their academic achievement. Right? Ada korelasi yang tinggi. Korelasi yang positif. Yeah. Okay, that's all. Betul. Thank you. Kita kena hilangkan persepsi yang mengatakan murid yang aktif dengan sukan itu tidak excel dalam akademik. Sebab memang dalam kajian telah membuktikan ada korelasi antara co-curriculum dengan curriculum itu membolehkan murid kita lebih excel. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi Datuk atas perkongsian kita pada hari ini. Perkongsian yang menarik walaupun kita nampak santai tetapi bermakna bagi saya. Baik, kita akan teruskan dengan perkongsian ilmu pada hari ini juga, iaitu dalam sesi hands-on online session. Walaupun kita mengambil sedikit masa cikgu kita, tapi saya rasa yang tadi itu perlu juga kita tahu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi selamat datang ke siri perkongsian ilmu yang ke-40. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak sebenarnya siri hands-on online session ini telah berlangsung 40 siri tanpa berhenti. Alhamdulillah, bermula bulan Ogos tahun 2021 sehingga sekarang rupanya kita dah ke udara 40 minggu. Dan untuk itu, saya sekali lagi nak sebut setiap minggu bahawa siri ini ialah sesi perkongsian ilmu yang membawa beberapa objektif. Kita tengok objektif yang pertama kita ialah untuk menjadikan adanya hubungan antara jalinan dan jaringan. Cikgu Mas teruskan. Kita nak tengok objektifnya Cikgu Mas. Kita nak berkongsi ilmu tadi kan, dan kemahiran-kemahiran yang ada dalam kalangan guru-guru yang berkongsi ilmu pada kita setiap minggu itu. Kita nak membangunkan kompetensi guru dan kita nak meningkatkan keupayaan yang sedia ada. Of course, jalinan dan jaringan itu memang harus berlakulah bila kita sentiasa ada interaction begini. Tuan-tuan dan puan-puan, pendaftaran yang nak mengikuti seri ini adalah percuma, tak payah bayar 5 duit pun kata orang. Percuma, dan kita akan dapat pendaftaran itu ialah melalui email. Kita daftar dan kita dapat linknya melalui email dan kita akan ke udara pada setiap hari Jumaat selama 1,5 jam. Sesi ini merupakan sesi perkongsian secara hands-on dan pada akhir sesi kita akan dapat sijil yang diberikan melalui pautan ataupun link yang diberikan oleh urus setia dan kita akan dapat e-sijil nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa networking kita adalah sangat penting ataupun jalinan jaringan kita sangat penting, sebab itu kita kata #cikgu bantu cikgu. Baik, kita teruskan. Pada hari ini kita akan bertemu ataupun berkongsi idea bersama-sama dengan Cikgu Mastura binti Bujal. Cikgu Mastura binti Bujal dengan tajuk Sebihat, Mudah dan Cepat. Ini tajuk ni, mudah dan cepat. Hari itu ada perkongsian yang sebelum ini semudah 1, 2, 3, semudah ABC dan sebagainya.
Jadi kita berkenalan dulu dengan siapakah orangnya yang bernama Mastura binti Bujal ini. Silakan teruskan. Baik, Cikgu Mastura binti Bujal merupakan cikgu yang dah bertugas lama dan sekarang bertugas di Sekolah Asrama Penuh Integrasi Selandang Melaka. Dah 12 tahun berkhidmat ataupun mengajar mata pelajaran matematik, lulusan Universiti Islam Antarabangsa dan juga mendapat diploma pendidikan di kita panggil UTHM, Universiti Tun Hussein On. Pernah mendapat anugerah Guru Cemerlang Co-Curriculum. Tadi kita baru dengar daripada Datuk tentang pentingnya aktiviti co-curriculum, dan beliau juga, Cikgu Mas, telah menerima anugerah Guru Cemerlang Koko pada tahun 2018 dan seterusnya. Saya tak dapat baca yang bawah tu, Cikgu Mas. Dan juga beliau telah banyak membuat sumbangan, ya, sumbangan penyumbang item instrumen matematik pada tahun ini untuk PT3, panel terjemahan matematik DLP tingkatan 5, panel pembina modul KSSM, panel pembina modul program masyhur daerah Jasin Melaka, penceramah sahabat guru Malaysia, penyedia bahan video pembelajaran matematik, e-belajar, belajau. Ni orang Melaka punya perkataan ni sebenarnya, Cikgu Mas. Okey, e-belajar JPN Melaka. Nampaknya beliau banyak sumbangan yang telah diberikan, perkongsian ilmunya di pelbagai pihak, di pelbagai tahap. Untuk itu, kita tak nak membuang masa. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat ataupun nak tengok Cikgu Mas banyak ya, melalui Gmailnya, melalui Facebooknya, melalui IG-nya dan sebagainya. Kita akan mendengar sepanjang 1 jam lebih sikit ini bersama-sama dengan Cikgu Mastura binti Bujal dengan tajuk yang sangat menarik tadi. Silakan Cikgu Mas, saya serahkan kepada Cikgu Mastura untuk meneruskannya. Okay. Bismillah. Terima kasih Dr. Zalina. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Guru-guru mungkin ada di kalangan pegawai, jabatan daripada pegawai PPD. Okey, hari ini tajuk rasanya tak perlu saya nak kenalkan dah. Dr. Zalina dah kenalkan saya sebentar tadi. Saya Cikgu Mas dari SPPI Selandang Melaka. So tajuk hari ini yang saya akan kongsikan ya cikgu-cikgu ialah Servihat mudah dan cepat. Okey. Sebelum tu boleh tak saya nak survey sikit? Nama pun survey kan. So boleh tak cikgu letak dekat chat siapa yang tak pernah guna Servihat atau mungkin tak pernah dengar Servihat ni? First time ya, Cikgu Amir? Cikgu Ayu, Cikgu Aina. Oh, ramai yang first time dengar. Tapi kalau saya sebut Google Form, cikgu-cikgu mesti pernah dengar kan? Dan mungkin sangat advance menggunakan Google Form. Okey, mari kita ambil tahu sikit pasal Servihat hari ini. Ya, Cikgu Syazrinda kata pernah dengar Google Form. Okey, saya ni kejap. Okey, objektif pembelajaran kita pada petang ini, walaupun perkongsian ni ringkas sangat cikgu, saya harap dalam perkongsian slot siri 40 ni, cikgu-cikgu dapat membina sekurang-kurangnya satu set soalan dengan menggunakan aplikasi Servihat. Macam dekat sangat kan dengan hati, Servihat. Okey, kita tengok apa itu Servihat. Okey, Servihat ni cikgu-cikgu merupakan satu aplikasi yang direka khusus untuk mencipta survey untuk kita dapatkan maklumat, dan ia juga boleh membina kuis semudah ABC. Mudah macam cikgu-cikgu pernah ada experience menggunakan Google Form. Okey. Okey, Servihat ni apa-apa aplikasi yang kita explore sepanjang PKP, PDPR ataupun sepanjang PDP, kalau cikgu-cikgu perasan mesti ada kelebihan dan juga kelemahan. Betul tak cikgu-cikgu? Okey, untuk Servihat ni kelebihan dia banyak. Okey, yang saya
yang kita dapat kat sini ialah dua versi. Dia ada dua versi, iaitu untuk telefon Android dan juga web based. Okey. Yang kedua ialah paparan yang mudah difahami. Once cikgu tahu pasal Servihat ni, cikgu akan nampak je paparan tu, cikgu dah nampak dah. Dah boleh buat dah sebab dia memang paparan yang mudah difahami. Dan yang ketiga, apa yang saya nampak dia adalah form yang mudah dibina. So siapa-siapa boleh guna Servihat untuk membina survey, nak membina kuis, okey. Dan yang paling saya rasa tertarik bila saya guna Servihat ni, template yang pelbagai ya cikgu-cikgu, template pelbagai dan juga menarik. Kalau nak compare dengan Google Form ni template dia plain, betul tak? Betul tak? Ramai yang cakap pernah guna GF masa PDPR ya. Saya pun guna Google Form juga masa PDPR. So bila kita dah masuk sekolah bersemuka ni, kita tak naklah kan sebagai seorang guru, kita ni tak naklah stop belajar kan. So kita keep on belajar benda-benda baru. Walaupun benda tu kadang-kadang mungkin kita tak apply kat kelas, mungkin kita tak apply kat sekolah, tapi mungkin kita boleh apply dekat tempat lain. Nanti saya akan ni ya cikgu terangkan yang seterusnya, and then kita akan ada instant feedback. Okay, contoh kalau cikgu-cikgu nak dapat kehadiran pelajar pun cikgu-cikgu boleh guna Servihat. Mungkin sebelum ni kalau guna nak dapat kehadiran pelajar, banyak sangat metod cikgu-cikgu guna. Saya yakin cikgu-cikgu di luar yang ada pada petang ni semua hebat-hebat. Mesti banyak metod yang cikgu-cikgu dah pernah cuba untuk dapatkan kehadiran pelajar. Mungkin guna Google Form lah yang selalu cikgu selalu guna kan. Kalau kita buat kelas melalui kita buat GC pun kadang-kadang ada yang guna dari site situ juga. Okey, data boleh dimuat turun. Data boleh dimuat turun. Yang ini data, yang ni saya nak tekankan bila data quiz tadi tu. Yang kita nak belajar hari ni ialah kita nak buat quiz kan. So data quiz tu dia boleh dimuat turun. Nak bentuk Excel ke, nak PDF ke, cikgu boleh terus muat turun je. Okey, cuma kelemahan Servihat ni untuk pengguna iOS lah, iPhone masih belum tersedia. Yang itu mungkin cikgu-cikgu yang menggunakan iOS boleh try guna telefon Android ataupun mungkin laptop yang bukan iPhone lah. Okey, ini adalah contoh paparan bila kita menggunakan Servihat ya cikgu-cikgu. Yang ni kalau cikgu tengok ni saya buat yang secara ringkas je lah. Saya letak, kalau kita tengok secara ni dia menarik. Dia tak macam Google Form tau. Google Form tu dia plain. Dia putih je kan. Yang ni kita boleh pilih template yang kita nak. Lepas tu dia ada combination colour yang bagi saya lah, saya suka benda yang nampak color-color ni. Dia macam ceria je tengok kan. Ini contoh dia cikgu. Contoh yang pertama saya bagi kat sini. Contoh kalau cikgu nak buat pop quiz di kalangan pelajar. Bila pelajar menggunakan handphone, dia akan nampak lah. Ni display handphone lah. Yang saya tunjuk kat sini ialah display handphone. Ini soalan ni saya ambil soalan yang simple-simple lah. Okay, kita tengok next punya contoh ya cikgu-cikgu. Siapa kata aplikasi yang tumbuh macam cendawan ni semua cikgu-cikgu kena belajar. Kita sebagai cikgu ni bukanlah semua kita kena ambil tahu. Itu pandangan saya, pandangan peribadi saya. Sebagai seorang guru, kita tak perlulah nak belajar semua. Kita ada certain, macam saya belajar benda yang sesuai dengan saya dan juga pelajar saya. Yang sesuai dengan situasi dan keadaan pelajar-pelajar saya. Kalau kita nak apply ni masa pelajar kita di rumah, yes kita boleh guna Servihat lah. Sebabnya pelajar kita di rumah dia ada peranti. Kalau dekat sekolah sekarang tak boleh bawa handphone kan cikgu-cikgu. Ini adalah contoh lain ya yang menggunakan Servihat. Kalau cikgu-cikgu perasan, ini adalah Servihat ni digunakan untuk mengambil order aiskrim Malaysia. Perasan tak cikgu-cikgu? Oh, ada yang pernah guna. Cikgu Rozaman pernah guna masa PDPR. Masih dah advance ni. Hari ni saya nak ajar yang basic-basic cikgu. Cikgu Suzila. Yang ini
Servihat ni saya pun discover rupanya ada orang guna untuk bisnes. Aiskrim Malaysia. Bila kita tengok screen Aiskrim Malaysia ni, terliur pula saya. Aiskrim Malaysia ada macam-macam. Ada coki-coki, ada Cornetto, ada Minion. Ini adalah salah satu, maksudnya aplikasi yang tumbuh bagai cendawan ni, dia bukan fokus pada guru. Bukan guru je yang kena belajar. Banyak lapisan boleh dapat manfaat sekiranya belajar aplikasi yang sekarang ni. Contoh Servihat, banyak lagi kan. Okey, next cikgu saya bagi contoh lain. Ni Aiskrim Malaysia mana tahu ada yang nak order ke Aiskrim Malaysia. Bagus. Cikgu Hanis kata dia pernah tiba je rasa dahaga. Saya pun. Saya tengok aiskrim coki-coki tu. Cikgu Hanis pernah guna Servihat untuk ambil tempahan baju sukan murid. Yes. Bagus cikgu. Memang kreatif. Kita tengok yang lain Satu lagi contoh. Servihat ni kita jumpa salah seorang pelanggan dia nak order sate. Siap ada saya ada skrin ni. Cikgu boleh nampak kan kat sini? Assalamualaikum, saya nak order sate 27 Mei hari Jumaat petang. Saya cakap boleh bagi laluan untuk taman kita maksimum 3,000 cucuk sate saja. Saya open lah untuk order stok sate Aidilfitri mulai hari ini hingga last order 25 Mei finalize. Jika dah cecah 3,000 cucuk, saya tutup order. Masak atau mentah sama rata harga, 45 sen secucuk. Order kuah kacang RM5.50 per pack. Dia pun guna Servihat. Ini sebenarnya salah seorang pelanggan. Kalau kita baca betul-betul, dia adalah seorang pelanggan. Tapi dia bina Servihat. Dia menggunakan Servihat, aplikasi Servihat untuk memudahkan jiran-jiran dalam taman dia tu untuk order. Dia nak dapat 3,000 cucuk tu kan sekali order. Dia menggunakan Servihat. Sate murah dan sedap lewat Aidilfitri. Dia ada beritahu harga. Ni saya dengar ni orang Melaka ni yang guna ni. Tahniah lah, saya tengok hebatlah sekarang. Okey, itu 3 contoh yang saya bagi apa yang kita boleh guna sebenarnya Servihat ni. Tapi hari ni saya memang fokus untuk bina kuis. Saya tak bina untuk kehadiran ke tak. Yang selalu kita dengar ramai cikgu di luar sana menggunakan Servihat untuk feedback pelajar, untuk ambil kehadiran pelajar. Tadi Cikgu Anis kata ambil order by t-shirt pelajar. Tapi hari ini kita nak belajar bina kuis guna Servihat. Okey, dalam Servihat kalau kita membina kuis menggunakan Servihat ni, apa yang saya nampak ini adalah paparan. Kalau cikgu-cikgu nampak, ini adalah paparan Servihat lah bila kuis tu dah dibuat. So bila yang ni nanti saya akan terangkan lebih lanjut lagi kejap lagi. Okey, yang ini secara kasar lah, surface je. Kita akan nampak overview dia, kita nampak pelajar tau. Pelajar kita dengan markah, dengan nama, bila dia jawab. And then kita boleh nampak, kita boleh tengok seorang punya pelajar secara individu. Pelajar kita tu secara individu, berapa markah dia? Dia dapat berapa yang betul, berapa yang salah. Tapi dalam kes ni saya punya pelajar tak adalah skip sebab saya kalau bina soalan, saya suka onkan button required tu. So selagi dia tak jawab, dia tak boleh submit lah. Okay, next. Next dia akan bagi juga secara analisis secara tabular lah, secara dalam table. Okay, so kita akan check satu-satu. Pelajar ni soalan 1 dia jawab apa, soalan 2 dia jawab mana. Ini kalau secara tabular punya analisis. Okey, yang ni yang saya cakap awal tadi, salah satu kelebihan Servihat ialah dia boleh dimuat turun dalam 3 bentuk file lah. Excel ada, PDF dan CSV. And last sekali, once kita klik publish, once kita publish, kita akan respondent, para pelajar akan nampaklah result dia orang, dan the quiz yang kita bina tu secara automatik akan tutup lah, akan close. Maksudnya tak boleh dijawab lah daripada orang once kita publish. Okay,
Macam tadi, objektif kita, jom kita rasai syoknya survey hard. Okey, saya sebenarnya nak bagi contoh. Satu contoh buat rakan guru di petang ni. Cuba sendiri. Mungkin ada tak, kan tadi ada yang tak pernah langsung dengar aplikasi survey hard kan. So saya nak cikgu-cikgu rasa sendiri, cikgu-cikgu as a student lah hari ni. Boleh? Waalaikumsalam Cikgu Muallim. Boleh Cikgu Amin cakap? Boleh, okey. So saya, sekejap saya kecilkan kejap. Saya stop share kejap. Saya nak bagi link. Saya akan bagi link di chat ya. Untuk cikgu-cikgu cuba. Kita petang-petang ni cikgu. Ya Allah, saya teruja cikgu-cikgu join slot petang ni. Okey. Saya dah letak link di chat. So cikgu soalan-soalan simple-simple je cikgu. Kita try soalan simple-simple je. Okay, mungkin ada yang dah start jawab. Ada yang dah start jawab? Kita nak tengok berapa ramai yang dah start jawab. Dah tengah khusyuk je. Tengah fokus, saya tak boleh kacau. Kita santai-santai je cikgu Soalan saya pun saya rasa soalan santai je, soalan umum je. Saya bagi masa lah sebab saya nampak ada 147 partisipan hari ni. So saya harap semua orang dapat join. Sebab kadang-kadang kita sebagai guru ni bila kita assign tugasan kat pelajar kan, kita kadang tak dapat pun feel jadi student tu. So bila kita dapat join slot-slot yang macam ni lah, bengkel yang slot yang macam ni yang kita dapat rasa feel jadi pelajar tu. Alamak, Cikgu Meharani kata mencabar bentuk soalan-soalan. Ya ke? Soalan saya ada letak soalan-soalan pasal CDL kan sikit. Okay, saya bagi masalah lagi 2 minit. Boleh? Lepas tu kita nak tengok macam mana benda tu Saya akan terang sikit-sikit berdasarkan apa yang cikgu bagi tadilah. Apa maksud CDL, apa slot CDL kan. Waktu-waktu CDL tadi tu sebenarnya info tu semua. Tadi Dr. Zalina ada brief tadi di awal slot tadi. Mungkin ada yang baru masuk atau tak perasan. Ada 10 soalan ya cikgu untuk slot CDL. Saya bagi testing question tadi, quiz tadi hanya 10 soalan. Dan saya memang kalau buat soalan kalau 10, saya suka terus genapkan 100 lah, senang kira. Kang tak cukup Kang kalau buat 1 markah 1 Kang. In the end nanti kita mestilah nak 100% juga kan. So senang kira terus. Kalau 10 soalan saya letak 1 soalan 10 markah. So kita tak perlu buat kerja 2 kali lah. Okay, saya nak tengok ada yang dah hantar ke? Siapa yang dah hantar boleh komen. Cikgu Amal, ya. Memang ada recording Cikgu Hemarani, don't worry. I tak rotan you. Okey, Cikgu Ana dah hantar, Cikgu Farah dah hantar, tak dapat full mark. Alah, tak apa. Kita pun ada pelajar yang tak dapat full mark kan. So kita nak chill-chill je cikgu. Kita santai-santai je petang ni. Lepas tu, dah santai-santai, kita dapat ilmu. Lepas tu kita boleh kongsi. Mungkin boleh kongsi dengan rakan-rakan kat sekolah. Mungkin boleh kongsi dengan anak murid. Mungkin boleh kongsi dengan adik-beradik yang... sebab saya perasan survey hard ni bukan untuk cikgu saja. Tapi orang sikit-sikit je kalau aplikasi ni cikgu mesti tahu. Saya ada kawan-kawan yang siap cakap cikgu lagi hebat aplikasi ni. Saya ada kawan-kawan yang lecturer semua cakap cikgu lagi hebat mas. Dia katanya cikgu-cikgu ni banyak sangat tahu pasal aplikasi. Mungkin masa PKP, PDPR memang kita sebagai cikgu memang kita belajar kan takkan kita nak duduk kat takut yang sama je kan. Kita mesti akan buat sesuatu supaya kita boleh belajar sesuatu ilmu baru, and then pelajar kita pun dah tentulah pelajar suka but something new kan, something new and then something interesting. Kalau saya memang
excited lah dalam kelas tu. Okay, saya tengah tunggu jap. Ada yang dah jawab kan? Saya tengah tunggu. Okey, ramai cikgu dah hantar. Cikgu Intan dah hantar. Cikgu Rozam. Cikgu Nur Ain. Oh, ramai. Oh, ramai yang dah belajar. Salah soalan 7. Salah soalan 7. Salah pula. Oh, ada daripada Cikgu James dari KV Matang ya. Comel lah cikgu ni. Salah lah. Kita kalau budak salah memang marah kan? Terus jadi mak kau hijau. Tapi kalau kita salah, alah. Memang saya kalau buat soalan salah satu pun rasa macam alah salah dua lagi lah kan. Kita, tapi budak-budak kita kalau salah, relax je. Betul tak? Budak-budak kita kalau salah, dia buat dek je. Kita pula yang geram. Okey, kejap lagi saya nak check. Nanti cikgu boleh tengok kejap. Sebelum cikgu-cikgu sendiri experience lah macam mana nak cipta quiz tu. Boleh buat simple quiz. Kalau katakan buat family day pun, cikgu boleh guna Servihat ni untuk family day. Saya kalau benda macam ni saya suka je. Saya tengah view siapa yang hantar. Memang tak boleh redo Saya memang dah set. Satu pelajar, satu device, sekali je pelajar boleh jawab. Itu memang antara kita sebagai cikgu, kita kena buat macam kau tidak, dia pakai handphone dia tak dapat makan penuh, dia pergi ambil handphone mak dia, dapat makan penuh. Itu memang kita memang budak-budak akan macam tu kan. Tapi kadang kita sebagai cikgu mesti kita akan untuk satu device boleh guna sekali je. Tapi kadang budak-budak ni bijak juga. Lain yang kita kita fikir lain, dia pun fikir lain juga. Sekejap saya nak tengok tiran. Kat sini saya tak dapat dia punya ni. Quiz Servihat. Maaf ya, cikgu kena tunggu kejap. Saya try buka balik. Mungkin dia tak. Dia kena renew. Okey. Okey, jap saya share screen. Saya nak tunjuk cikgu. So kita sama-sama belajar cikgu. Kalau ada cikgu yang lagi advance, yang dah memang pro Servihat, boleh sama-sama kongsi dekat ruangan chat. Sebab saya pun sebenarnya masih belajar. Kalau kita yang create, kita yang pencipta Servihat ni lain lah kan. Okay, saya akan share screen saya. So saya nak tahu dah nampak tak screen saya. Kat chat. Waalaikumsalam Cikgu Nur Rafiza. Nampak okey. Thank you cikgu bagi respon. Okey, yang ini yang slot CDL yang cikgu buat tadi tu, yang saya pilih tim dia yang color purple sikit. Kat sini kalau cikgu perasan, cikgu nampak kan? 57 orang yang dah respon ni. Kalau saya klik kat sini, saya boleh view answer. Saya nak view answer ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nampak tak? Hai. Kalau cikgu perasan, ini adalah susunan markah mengikut dia tak ikut lagi kan? Yang ni dia random je kan? 341, 342 dia random. Dekat belah kanan ni, cikgu perasan tak yang submit time ni? Kalau kita klik, kita boleh tengok markah daripada rendah ke markah. Ni kalau nak markah daripada tinggi. Wow, ramai dapat 100. Di clap. Cikgu Maf, Cikgu Ain Pipi Tembam, Cikgu Ruzaini, Cikgu Akmal. Hebat-hebat cikgu-cikgu tak apa, kita tak bagi grade pun. Kita tak bagi TP pun dan pagi petang ni tak ada TP. Okey, tahniah cikgu-cikgu yang sudi jawab quiz petang ni. So dekat sinilah yang saya cakap tadi. Dari sini tadi, dari slide saya yang awal tadi tu saya cakap kan, analisis keputusan daripada result tadi ni, result yang 61 pelajar kita tu, kita boleh overview daripada, kalau nak tengok daripada markah paling rendah pun boleh. Cikgu klik je. Nak markah paling tinggi. Macam tu. Cikgu tengok je. Dan belah kiri ni,
Kalau cikgu tengok ada overview. Overview ni lah yang akan display benda ni. Kalau cikgu klik individual, cikgu akan tengok setiap pelajar cikgu. Seorang-seorang. Yang ni sekarang saya tengah tengok cikgu Maaf. Kalau saya, dia dapat markah 100. Okay, kalau saya klik, ini jawapan dia lah. Kat bawah ni nampak tak? Jawapan dia yang dipilih tadi. And then, kalau saya klik yang arrow belah kanan ni, saya akan dapat tengok cikgu Cik Ain Pipi Tembam. Dapatlah tengok. So kalau saya nak tengok Cikgu Tan lah. So saya pun tengoklah. Cikgu Tan dapat 89. Dia salah yang mana so saya pun boleh scroll je. Saya ambil Cikgu Tan contoh. Sekolahku sejahtera adalah satu konsep yang memberi penekanan kepada berapa elemen cikgu? 14 elemen yang berteraskan nilai murni yang diterapkan secara semulajadi dalam kehidupan warga sekolah, khususnya murid. Ini contoh kalau cikgu nak tengok secara individual. Okey, kalau cikgu klik tabular, cikgu akan nampak secara ni lah. Nampak tak? Saya tengok sekejap. Nampak tak? Ya, Cikgu Atika, Cikgu Zul. Oh, Cikgu Pizanur dari... nampak tak, Cikgu? Cikgu boleh nampak kan? Ini secara tabular lah. Kalau ada 10 soalan, maksudnya 10 soalan dalam setiap kolom. And then kita akan nampak pelajar kita jawab apa. Untuk soalan 8, pelajar jawab apa. Untuk soalan 9, pelajar jawab apa. Okay. Yang ini untuk download. Yang ni yang saya explain awal tadi. Kita boleh muat turun terus lah. Excel ke, PDF ke. Ada orang dia suka simpan Excel. Ada orang suka simpan PDF. Okay. So publish ni, once kita klik publish, cikgu akan nampak, ya, kalau once kita dah klik publish tu, dia akan close the quiz lah. Okay. So kita stop kat sini. Kita nak sambung sharing tadi. Kita nak tutorial tadi. Sekejap ya. Nampak. Okay. Kita share balik screen Canva tadi. Nampak tak cikgu? Dia biasalah main keluar masuk. Dia present macam ni lah. So, seperti yang saya kata di awal slot tadi, objektif saya nak cikgu-cikgu hari ini dapat membina sekurang-kurangnya satu set soalan yang menggunakan aplikasi Surveyhard. So, jom kita tutorial. Jomlah kita tutorial, cikgu. Okay, jom tutorial. So, saya minta cikgu-cikgu boleh klik start, type surveyhard.com dekat Google, surveyhard.com. Dia akan keluar benda ni tau cikgu-cikgu. Dah start tak? Saya takutlah cikgu nampak. Cikgu Kam kata nampak. Okay. So saya tunggu. Semua cikgu type surveyhard.com. Kalau ada cikgu yang ingin menggunakan Android untuk bina quiz, boleh cikgu install Surveyhard. Install Surveyhard. Surveyhard dia punya gambar macam ni, warna biru ni. Surveyhard dekat Play Store. Lepas tu cikgu boleh buat on the go je lah. Dekat handphone kan? Cuma itulah soalan-soalan tu lah. Selalunya kita buat soalan yang simple kan. Sebab kadang pelajar, yalah kita bila guna gadget pula, guna peranti. Pelajar ni, yalah dengan internet pelajar, kadang kita sebagai cikgu pun kita fikir benda tu kan. Pelajar kita yang ni internet, kalau ada semua subjek cikgu buat macam tu, lebih mudah guna phone atau laptop atau PC cikgu mas. Macam saya suka guna laptop atau PC. Laptop saya lah. Sebab saya suka skrin yang luas, yang besar. Tapi sebenarnya dia depends cikgu juga ya, Cikgu Ana. Sebab ada orang memang suka memang semua benda guna phone kan. Macam saya suka, saya sanggup lah buka laptop. Sebab saya suka skrin yang luas. Puas macam tu. Tapi macam saya cakap tadi, kelemahan Surveyhard belum tersedia lagi untuk iOS. Okey Cikgu Ana? Dengan jawapan saya? Okey, so setakat ni semua orang, saya nak tahu semua cikgu dah buka ke Surveyhard? Dah buka, Alhamdulillah.
Okey, bila buka ni, cikgu-cikgu boleh tekan get started. Get started. Sudah, semua dah laju dah. Tinggalkan saya. Nanti cikgu. Okey. Dekat sini cikgu dah boleh start. Inilah. Siapa yang nak install Servihad apps boleh guna ni. Kod kat tepi ni, kat kanan ni, belah kanan. Siapa yang tak ada langsung akaun Servihad, cikgu boleh sign up. Klik sign up ni. Yang dah ada lagi mudah kan? Kita hari ni try buat lagi satu set soalan. Okey. Bila dah sampai tak ke skrin ni? Assalamualaikum. Hello. Dah sampai ke? Ni. Saya tengah baca chat, tengok ada tak yang dah respon. Alhamdulillah dah sampai. Sampai dah Cikgu Azura. Betul. Good. Okay, kita pergi next. Okay, cikgu akan dapat verification lah. Daripada email tu, cikgu terus je klik. Oh, dah sign up. Bagus Cikgu Kam. Dah Cikgu Sarina pun dah sudah. Okay, yang ini cikgu buka email cikgu and then terus activate account. Sebab saya dah ada account. Kan? Nanti account activated. Nanti cikgu just terus sign in balik. Okay, yang ini saya stop balik sebab saya nak terus buka saya punya Servihad. Okay, so saya harap semua cikgu dah ready untuk bersama-sama dengan saya. Nak sesama belajar buat quiz. Dah tak? Nanti bila kita dah sign up, kita akan dapat screen ni lah. Ini form. Macam kalau yang dah ada macam ni lah. Kalau yang kosong, kalau cikgu baru, cikgu akan dapat paparan yang baru lah yang memang tak ada apa-apa. So boleh saya tahu sekarang dah sampai mana? Sudah sign up. Okay, good. Okay, cikgu dah ready dengan soalan-soalan. Maksud saya soalan-soalan quiz lah yang kita nak buat ni. Dah sign up, good. Cikgu Lin. Okay. Maksudnya dah sampai paparan yang seperti yang saya kongsikan di Zoom. Tapi tak samalah sebab cikgu punya kosong kan. Mungkin ada cikgu yang dah pernah cuba, mungkin dia punya banyak. Sebab kita boleh delete lah cikgu. Sebab kalau cikgu perasan, nampak tak belah kiri ni. Storage dia tak banyak pun, 500 MB je. So kalau rasa ni je kita boleh delete. Kita rasa tak nak guna je, kita boleh delete. Okay. Dah sampai tak? Sebab kita nak start dah. Boleh saya tengok respon? Terima kasih. Oh, Cikgu Po. Kita sama-sama belajar ya, Cikgu. Sebab saya pun masih belajar banyak lagi benda. Ni pun sebab ada certain thing kita rasa benda tu kecil kan untuk kita kongsikan. Tapi mungkin besar bagi orang lain. Mungkin ada benda yang Cikgu lagi advance dari saya. Dan mungkin benda tu yang saya nak belajar kan. Dah sampai. Yes, terima kasih Cikgu Nur Ain. Dah sampai. Okey, jom Cikgu. Boleh kita ready untuk tutorial? Okey, ini yang saya cakap. Paparan yang cikgu nampak ialah paparan akaun cikgu. Akaun Servihad cikgu. Okey. So kat sini cikgu akan nampak lah ada form. Okey, form ni selalunya orang akan guna untuk kehadiran. Itu paling senang lah kehadiran. Macam tadi kot yang buat ambil order makan aiskrim Malaysia. Ambil order sate. Ambil order tempahan t-shirt pelajar pun boleh. Lepas ni cikgu mungkin lagi kreatif boleh gunakan apa-apa. Saya tahu cikgu lagi kreatif. Macam-macam cikgu boleh guna dengan ilmu petang ni. Okay, tapi hari ni purpose dia memang nak ajar cikgu-cikgu. Kita sama-sama belajar nak bina quiz. So kita klik ke quiz ni. Okay. Sebelum tu ada orang tanya, mungkin ada yang tanya template ni apa kan? Template ni yang sedia ada. Dan sedia ada soalan. Dan mungkin ada soalannya tidak sesuai dengan pelajar kita kan. So baik kita sebagai cikgu, kita create dari awal. So cikgu-cikgu boleh klik create quiz. Kita buat sama-sama ya cikgu. Buat sama-sama ni seronok kan. Lah tulis no form available. Tak apa Cikgu Zul, kita ada rakaman di YouTube kami, di website kami. Okay, lah tulis no form available. Ya, kenapa ya Cikgu?
Tulisan Jawi ni saya rasa kalau keyboard ada mungkin boleh kot sebab saya tak pernah cuba. Mungkin Cikgu Farah, Ustazah Farah, Cikgu mungkin boleh cuba. Sebab keyboard saya memang tak ada tulisan Jawi. Dan saya pun tak pernah cuba dan tak pernah pula tanya kawan-kawan yang nanti saya boleh try. Kita boleh, Cikgu Farah mungkin boleh try. Boleh Cikgu Farah? Saya rasa maybe boleh. Ataupun Cikgu boleh soalan Jawi tu sebab dia boleh attach image. So mungkin boleh attach image tulisan Jawi. Okey, cikgu boleh start lah. Apa nama title nak letak? Quiz. Kalau cikgu perasan dekat belah kanan saya ni, kalau guna komputer laptop kan, belah kanan ni dia akan tunjuk display tau. Display yang mana pelajar kita akan dapat nanti. Kat sini kalau kita tengok ni kalau display handphone, yang ni tab, yang ni kalau pelajar guna laptop lah. Saya ajar math so saya nak buat quiz math lah. Quiz matematik. Contohlah. Tapi tulisan dia jadi macam ni lah. Okay, description. Mungkin arahan saya ialah jawab semua soalan. Ni kita yang simple-simple ya cikgu . Okay, ada soalan. Nanti Cikgu Farah try lah. Boleh update saya. Ya, rakaman akan diupload. Kita ada link nanti di hujung dekat chat nanti akan ada dikongsikan link. Okey, cikgu nak start soalan. So kita plus add question. Kita tekan. Okey, bila kita plus add question, dia ada keluar 6 ketoi ni Short answer, long answer, multiple choice, drop down, file uploaded, section. Tapi selalunya kalau kita guna benda ni, yang selalu cikgu akan guna ialah multiple choice. Betul tak? Sebab kalau long answer kan kita pula yang duk fikir macam mana nak terima jawapan pelajar tu kan. So yang selalu common guru-guru guna ialah multiple choice ataupun drop down lah. Jadi kalau cikgu perasan, set quiz yang saya bagi tadi, set soalan yang saya bagi tadi, soalan 1 sampai soalan 5 adalah soalan multiple choice, soalan 6 sampai soalan 10 adalah drop down. Okay, so kita nak try multiple choice. Cikgu bersama saya lagi ke? Rakaman sesi ini akan diupload ke portal CDL setiap hari Ahad di pautan https www.connecting.my. Okay, yang ni cikgu boleh save nanti. Okay, soalan. So soalan cikgu boleh buatlah yang berkaitan dengan subjek cikgu. Kalau cikgu ajar. Tapi hari ni kan kita ni kan cikgu boleh try soalan-soalan yang simple lah. Contoh kalau saya nak buat 2x tambah 10 sama dengan 48. So cari nilai x. Okay. So dekat sini kita dah ada lah nilai x tu berapa? Maybe 17. Tu bila cikgu nak tambah, cikgu tambah ni ni ibarat 17 ni ialah ibarat dekat A. Bila kita tambah dia ibarat berada dekat B lah. Sebab masa display dia tak display A, B, C, D. Dia display kan? Dia tak display A, B, C, D. 18, 19, 20. Okay. Setakat ni okey tak cikgu? Dia macam, kalau cikgu tengok ni, cikgu rasa cikgu macam pernah buat. Macam Google Form, macam Google Form. Cuma dia punya appearance tu, bila sampai kat pelajar tu, dia jadi macam, sebab dia ada colour kan. So macam ceria sikit, pelajar tengok pun macam dapat interact pelajar tu. Kalau Google Form tu putih je kan backgroundnya. Yang ini dia ada background yang cikgu boleh pilih tim yang mana cikgu suka ataupun relate dengan subjek cikgu boleh pilih. Ada orang dia tak pilih pun ikut tim. Janji nampak cantik kan, nampak lawa boleh ambil. Nampak macam sesuai lah. Kadang cikgu-cikgu ni kadang kita as a cikgu ni kadang kita pilih tim tu ikut jiwa kita kan. Tak adanya kadang ikut, kadang matematik nak kena ada simbol maths juga. Tak. Kadang-kadang kita ambil juga, kalau dekat Google Form tu kita ambil juga tim yang tabung uji lah.
Kan betul tak? Kalau saya lah. Saya cakap pasal saya sebenarnya. Kalau saya memang saya ambil je. Janji, mencantik, menarik, tertarik. Okey. 2x tambah 10 dengan 48. Ini kan saya ajar matematik lah kat sini kan. Cari nilai x. So, bila cikgu dah buat soalan, cikgu dah tahu apa jawapan dia, cikgu just klik je. Klik jawapan yang betul. Terasa tak dia macam Google Form? Dia macam sepupu sepapat lah nanya. Google Form. Nampak tak cikgu? Mungkin cikgu tengah fokus ni buat soalan. Saya pula risau ni. Tiba-tiba letak kat chat, cikgu saya dah siap satu set. Ada yang tengah buat tengah fokus Saya rasa Dr. Zalina pun tengah buat juga set soalan ke? Saya rasa semua orang tengah fokus ni. Saya nampak audiens pun makin bertambah. Macam nak cuba tapi macam tak apa nak menjadi. Boleh doktor, you can do it. Doktor boleh punya. Tapi kita buat soalan simple je doktor petang ni. Okey, sebab saya nak tahu cikgu-cikgu berada kat mana sekarang. Risau saya ni kalau anak murid tak menyahut ni. Cikgu risau. Dulu ada software macam Surveyhard tapi syarikat dah tutup. Lupa nama software tu. Boleh download free. Harap-harap Surveyhard ada software atau apps boleh guna secara offline. Oh, apa Cikgu Ahmad Kongming? Software yang macam Surveyhard. Oh, dah tutup Sedang buat soalan bergambar. Wow, Cikgu Zul. Sebelum ajar dia dah advance. Ini adalah pelajar cemerlang. Kenapa semua jawapan jadi hitam? Jadi hitam? Jadi hitam macam mana tu? Macam saya klik satu jawapan je. Satu jawapan je cikgu. Cikgu apa tadi? Cikgu Shazlin ni. Cikgu Shazlin. Betul. Kenapa jadi hitam? Kenapa semua jawapan jadi hitam? Tak boleh tekan jawapan. Oh, kenapa tak sama dengan saya ke? Saya tak ada experience pula pernah klik-klik jadi warna hitam. Ada cikgu lain macam mana? Cikgu Rosma pernah guna waktu PKP ya. Waktu PKP memang banyak benda. Ni buat Google Form. Kalau ada cikgu-cikgu yang nak bertanya boleh saya sedang baca soalan. Tak dapat skrin macam saya ke cikgu? Maksudnya? Boleh tak try balik? Maksudnya try balik. Lagi saya tengah baca. Ni buat Google Form. Cikgu Syarik buat Google Form. Cikgu Syarik kita nak buat quiz. Cikgu Laila, ya. Boleh tak cikgu-cikgu? Kejap, cuba semula. Yes, cuba semula. Yes, saya suka semangat tu. Boleh, Cikgu Johari kata boleh. Boleh cikgu, boleh klik jawapan sebenar kan? Tak keluar kali hitam. Saya rasa kita boleh cuba sebab selama saya guna Surveyhard, saya tak pernah lagi experience jumpa jawapan semua hitam. So saya tak tahu pula. Boleh dah, alhamdulillah. Yeay. Boleh buat. Boleh. Alhamdulillah, ya Allah happynya. Okey, so lepas dah kita klik jawapan sebenar, cikgu-cikgu perasan tak? Kat sini, saya suka, kat sini markah tau. Kalau cikgu perasan, bila cikgu, kalau saya suka buat quiz 10 soalan. Mungkin ada cikgu suka 20 soalan kan. Saya selalu buat 10 je. Dan markah saya macam saya cakap tadi, saya suka terus jadi total up 100. So selalu je kalau 10 soalan, saya bagi satu soalan 10 markah. So cikgu perasan, mesti ada orang nak tanya ni. Saya nak cakap lah walaupun tak ada orang tanya. Perasan tak 2/3 ni? 2/3 ni, kalau dah tak 100, dia 3 lah. Markah maksimum untuk satu soalan ialah dia tak boleh apa? Yang saya perasan 2/3 ni 10 je. So je kalau nak letak 10, and then dekat bawah ni saya suka klik required. Sebab saya tak nak pelajar saya tinggalkan soalan dan dia submit. Okay. So bila cikgu nak tambah soalan, cikgu boleh klik tambah bawah ni.
And then cikgu boleh pilih, cikgu nak try apa. Saya try drop down pula cikgu. Drop down. Drop down, dia pun sama juga. Nanti cikgu bagi soalan juga. 2A plus 3A equal to 5A and then plus 5AA plus 6A plus 6AA. Okay, so jawapan dia kita dah klik awal-awal. And then jangan lupa macam saya punya style memang saya dah siap lah. Required ni memang saya tekan. Sebab saya tak nak pelajar saya miss jawab. Kadang-kadang pelajar ni kadang dia tak miss pun. Kadang bila banyak soalan pakai handphone kan. Dia macam nak hold. Dia macam KIV soalan tu. Tapi tanpa sedar dia dah submit tapi dia tak jawab satu soalan. Okay, ini adalah drop down. Okay, kalau cikgu nak tambah soalan yang image. Cikgu boleh plus and then cikgu pilihlah kalau nak multiple choice. Cikgu perasan tak dekat tepi kanan ni ada clip. Clip tu cikgu klik, cikgu boleh letak image, video ataupun website. Macam saya lebih prefer letak image lah. Image, jarang saya guna video ataupun website. Sebab selalunya soalan-soalan kuis secara selalunya saya bagi soalan yang tak berat lah untuk pelajar saya. So yang ni saya try soalan simple juga. Cikgu-cikgu boleh try kita sama-sama ni try. Kalau ada apa-apa isu kita boleh sama-sama kita sama-sama. Saya pun belajar juga ni, sama-sama belajar. Soalan senang sangat ni. Ramai pula format. Okay. So answer dia 8Y. So yang ni saya akan buat 10 required. Okay, cikgu-cikgu dah sampai mana? Okay, apa yang saya nampak dia macam Google Form juga kan. Dia simbol macam simbol map tu. Sebab tu kita boleh kalau nak guna, kita crop je lah. Kita crop question, mungkin kita boleh guna snipping tool and then kita attach guna image. Itu yang kalau yang melibatkan simbol-simbol matematik. Soalnya simbol matematik lah. Google Form pun tak ada kan. Soalnya memang saya guna image untuk solve the question. Okay. Cikgu-cikgu dah sampai mana? So saya buat lagi 2 soalan lah simple sebab kita dah 4. Cikgu Fiza okey dengan Cikgu Mavis? Kalau nak guna video, kena guna hard masa video. Okay, video ni kalau macam saya cakap, storage untuk survey hard ni 500 MB. So, cikgu kena alert dekat video tu punya storage jugalah. Dia punya apa? Kita tak naklah macam nanti disebabkan video tu terlalu berat kan. Tiba dapat buat satu quiz je. Sedangkan cikgu boleh buat lagi banyak. Mungkin cikgu boleh cuba dalam satu set soalan kuis tu hanya ada satu soalan video. Mungkin janganlah 10 soalan ada video. Berat kan? Kita pun risau dapat kat budak kita dia punya internet tak kuat, video tu pun tak boleh buka kan? Kita nak win-win situation lah. Kita nak pelajar buka video tu tengok kan? Pelajar pun dapat tengok. So kalau video mungkin video yang kecil lah. Dia punya ni. Okay. So sampai sini saya bagi 3 soalan je. Boleh? Ke ada yang dah sampai 10 soalan? Okay. Yang ni kosong. Required. And then saya bagi 5 je lah soalan. Saya nak bagi contoh je sebenarnya 4 soalan. Okay. Lepas cikgu dah siap set soalan cikgu. The next step yang cikgu kena tahu. Cikgu pergi kat setting lah. Okay, settings yang belah kiri bawah builder, setting. Okay, dekat setting ni kalau cikgu perasan dia ada view, ada quiz control, ada quiz result, ada question. Okay, so kita settlekan view ni dulu. View ni, inilah. Ini antara favorite part saya juga ni. Click the current team or change below to choose a different team. Okay, yang ni di antara
part saya sukalah. Saya suka pilih-pilih ni. Cikgu boleh pilih lah. Ini yang memang survey hard bagi. Kita berkenan corak apa, design yang mana background yang lawa tu, yang comel-comel. Ada orang suka yang comel, ada yang suka macam abstract, ada yang suka macam plain je, color je kan. Up to you cikgu. Up to you, mana banyak juga ni. Ada banyak pilihan. And then dekat sini kalau cikgu perasan, Cikgu Syuhaida ada bagi info baru. Untuk simbol boleh copy dari mana-mana dan terus paste. Copy dari mana-mana dan terus paste. Cikgu Syuhaida ada experience yang menggunakan survey hard. So cikgu yang bertanya tadi, kita dah dapat satu solution lah. Sebab saya tak pernah copy lagi. Saya selalunya saya guna image je. Okay. Terima kasih Cikgu Syuhaida. Okay, so kita pilihlah satu untuk kita punya soalan tadi. Contoh saya ambil yang ni. So inilah paparan dekat pelajar nanti kat gadget mereka tu. Inilah paparan kalau dia menggunakan handphone. Ini paparan kalau dia guna tab. Ini adalah paparan kalau dia guna laptop. Okay, so dekat setting ni, kat my team ni kalau cikgu ada ada image cikgu sendiri. Cikgu tak nak gunalah tim survey hard punya. Cikgu rasa macam dah boring lah sebab dah pernah guna semua. So cikgu boleh add image cikgu sendiri. Bergantunglah image yang cikgu ambil daripada Google ke, daripada gambar yang cikgu snap sendiri ke. Okay. So kita pergi balik dekat setting, quiz control. Quiz control yang dia dah siap ialah untuk name, nama. Tapi kalau cikgu nak tambah, cikgu boleh tambah lah. Kat sini boleh tambah info. Ni email, boleh tambah. Duration ni is up to you cikgu. Cikgu boleh set lah. Kalau cikgu nak letak duration, cikgu bagilah masa. Duration, cikgu boleh set duration 30 minutes. Maksudnya one student key in je, start je 30 minit daripada dia start. Kalau dia berhenti kejap pun, dia still dalam 30 minit. Dia tak boleh. Okay, ni duration. Allow multiple attempts. Ni kalau cikgu tak nak pelajar attempt more than one, cikgu boleh klik sini. Lepas tu kita ada quiz result. Quiz result ni cikgu nak macam mana? Show quiz result ke? Nak show sekali correct answer dekat pelajar? And then the last part is question. Question pun dia macam saya cakap, dia macam Google Form juga. Dia boleh show question numbers. And then kalau cikgu rasa macam, yelah kadang ada pelajar, kalau dia orang kat rumah kan, dia ada contact member dia. Soalan 1 kau jawab apa dia tak tengok soalan pun. Dia tanya soalan 1 kau jawab apa kalau pelajar bijak dia akan tanya, soalan 1 sama tak dengan soalan 1 aku? Macam tu. So itu yang kalau, yelah yang jenis, kalau jenis yang memang ni dia direct je. Nombor 1 kau jawab apa? Nombor 2 kau jawab apa? Nombor 3. So cikgu boleh shuffle question. Ni semua setting ni semua cikgu. So last kali cikgu boleh submit lah. Okay. Once cikgu submit. Okay. Ni adalah link lah. Link yang cikgu share dengan pelajar. Okay. Boleh? Share. Cikgu copy je. Cikgu boleh terus share dengan pelajar. Okay. Itu yang untuk ni lah. Untuk apa? Quiz. Tadi saya buat quiz mode ni. Dan cikgu boleh edit quiz matematik ni. Pak, cikgu boleh pergi balik dekat sini. Nampak tak ada pen ni? Tadi rasanya baru buat 4 soalan kan? Okey, kalau cikgu buat soalan, tiba-tiba cikgu rasa ada benda cikgu nak kena hantar urgent. Tiba-tiba pengetua minta hantar laporan kan? So cikgu pun submit dulu. Submit dulu. So dia akan save. Okey? So lepas tu cikgu rasa cikgu nak sambung balik, nak edit, cikgu boleh edit lah balik. Cikgu just klik balik, cikgu boleh edit balik. Sebab saya pernah ada experience, saya tak klik submit. Memang tak ada lah. Memang bercinta lah nak start dari awal lagi kan. Itu yang ni lah. Okay, ada apa-apa cikgu lagi? Yang ni saya rasa cikgu semua tengah fokus buat soalan ni sebenarnya. Kalau boleh dah ada satu. Sebelum slot ni berakhir, cikgu dah ada satu set quiz, soalan quiz. Kejap lagi boleh. Kadang kan kita nak try, kita boleh minta tolong kawan-kawan. Dah try satu kan?
Mintalah kawan-kawan tolong. Hantar link dekat grup kawan-kawan. Cuba jawab. Ingat lagi ke? Macam tu. Kalau saya selalu guna kawan-kawan sebenarnya. Kawan-kawan lah yang yang menjadi tikus makmal saya. Kawan-kawan, yelah kan, kawan-kawan pun macam, Mas, apa ni 2X? Dah tak ingat soalan 2X semua dah ingat dah. Yelah kan, bila dah masuk dunia kerja ni, mana ada 2X dah. Dia macam akan tiba-tiba macam mengimbau balik lah. Tiba-tiba nak ingat balik pengetahuan sedia ada yang lama-lama tu. Okey. Boleh cikgu setakat ni? Yes, betul Cikgu Ahmad Kong Ming. Kawan-kawan kita ni sebenarnya adalah betul juri pengesahan atau pilot test. Saya memang guna kawan-kawan lah. Kalau nak testing apa-apa pun, testing dulu dengan kawan-kawan. Sebenarnya kawan-kawan ni memang dia lah yang akan nilai. Kalau buruk kita pun dia akan komen kau-kau punya, dan kita dari situ kita akan improve apa yang patut yang kita improve kan, macam hari Sevihat kan. Mesti kita dah testing dekat kawan-kawan. Jadi kawan-kawan dululah. Lepas tu baru kita berkongsi, dan lepas ni cikgu pun boleh berkongsi ilmu yang tak seberapa saya kongsi hari ni dengan kawan-kawan lain. Rasanya bukan kawan-kawan je, dengan anak-anak pun boleh. Sebab budak-budak sekarang pun dah ada handphone kan. Dia pun boleh create. Sebab budak sekarang memang advance. Kadang-kadang kita pun tak tahu apa yang diorang tahu. Macam tu. Kita pun tak tahu apa yang diorang tahu. Ilmu IT diorang tu advance daripada ilmu kita. Yes, dia memang lebih menarik. Cikgu Johari. Cikgu Nolia kata seronok dapat ilmu hari ni. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat buat rakan guru yang hadir pada slot petang ni. Cikgu Syurvaswaran dah buat satu lah. Ada siapa nak cuba? Kita ada masa lagi tu. Boleh try cuba. Soalan Cikgu Syurvaswaran. Tahniah cikgu dah dapat. Ramai ni, saya nak ambil lah. Saya nak ambil Saya copy tau. Saya copy, saya simpan. Kejap lagi saya buat. Saya kena share dululah. Simpan dulu. Seronok cikgu bila kita petang-petang kan, waktu-waktu sekarang ni selalunya petang-petang kan kita bersantai-santai je kat rumah kan. Tapi hari ni kita dapat sikit, saya dapat kongsi ilmu sikit saya tu dengan cikgu-cikgu, dan saya harap cikgu-cikgu dapat aplikasikannya dan mungkin berkongsi dengan yang lain juga. Okay. So untuk ini kira dah settle sebab kita dah nampak tadi seorang cikgu dah berjaya share link. Okay. So saya stop share. Nak sambung lain pula. Tahniah ya cikgu yang dah berjaya buat. Ada lagi cikgu lain? Boleh kongsikan di sini? Boleh kongsikan di sini? Ada yang dah dapat selain cikgu Syurvaswaran? Cikgu Syurvaswaran guna laptop ke guna handphone? Ada cikgu lain? Yang laptop puan. Oh, laptop. Okay, good. So, saya nak share satu. Yang ini ialah kehadiran lah. Bukan kehadiran yang untuk e-cert yang official daripada CDL. Tapi ini contoh kehadiran. It's not kehadiran lah. Saya nak tengok contoh je. Kita tengok contoh kehadiran yang ramai cikgu kita dah pernah guna kan. Saya letak dekat chat. Oh, Cikgu Syazlinda pun dah buat. Saya nak ambil, nak copy juga. Siapa yang rasa nak try, boleh try. Sebab kita ada masa lagi. Boleh try cikgu yang dah buat quiz ni. Tahniah cikgu. Wah, cikgu buat soalan maths. Soalan matematik. Tahniah cikgu. Ada lagi yang nak kongsi link? Mungkin rakan guru. Kehadiran eksperimen. Cikgu Ahmad. Sekejap, saya nak try kehadiran. Yelah, kita dah buat, kita kena kongsi kan. Tak payahlah kehadiran, kita buat feedback. Okay, kita dah sampai ke penghujung sebenarnya. Okay, so cikgu dah rasai hands on sendiri Sevihat. So tiba masanya teacher's moment. Teacher's moment. Okay, teacher's moment. So saya akan letak link teacher's moment ni lah.
Okay, just moment. Saya akan letak link di chat. Kejap ya. Oh, Cikgu Irama. Ya Allah, semua teranya. Hebatnya cikgu-cikgu. Kena copy lah semua ni. Kita boleh cuba. Ya, Cikgu Masa. Saya dah ambil Cikgu Salina punya jawapan nombor 2 salah. Cikgu Chang punya. And then kita ada tulisan Cikgu Kazakia. Hebat Cikgu. Dalam berapa minit je you all dah dapat buat survey hard quiz menggunakan survey hard. Hebat-hebat. Okay, so saya nak letak link untuk feedback slot petang ni. So saya harap cikgu boleh bagi kerjasama untuk jawab. Okay. Cikgu Kazakia, cuba je satu soalan je. It's okay. Lepas ni more question. Okay, memang kalau kita cuba memang satu je soalan. 1-2 soalan kita cuba. Tapi lepas ni kita akan addicted untuk buat lebih daripada satu. Betul tak cikgu? Yes, betul. Template memang cantik-cantik. So boleh tak saya nak tengok cikgu-cikgu yang dah ada 10 orang dah. Okay, tadi maklum balas peserta untuk hari ni saya tunjukkan macam mana kalau cikgu minta respon daripada para pelajar. Kita minta para pelajar kan. Okay, tolong bagi apa yang awak rasa, berapa bintang awak nak bagi kan. Kadang kan pelajar kita akan minta pelajar macam tu kan. Ni antara pelajar hari ni lah. Pelajar hebat hari ini. Pelajar hari ni memang semua hebat-hebat. Sekelip mata dapat buat satu set quiz. Okay. Ada yang kata happy, seronok, wow, kagum, best. Itu adalah one words lah yang kita nak express kan. Apa yang kita rasa hari ni. Oh, Cikgu Mavis pun dah buat juga. Hebatlah. So saya harap perkongsian saya pada hari ini memberi manfaat kepada cikgu-cikgu agar cikgu-cikgu dapat aplikasikan ilmu yang tak seberapa saya kongsikan petang ni. Cikgu-cikgu sanggup korbankan waktu. Waktu sekarang ni ada orang tidur kan. Yalah, dah separuh hari tadi kerja. So ada cikgu yang sanggup bersama-sama 1 jam setengah dalam slot CDL siri 40 dengan saya dan Dr. Zalina dan Dr. Mahendra tadi. So saya harap moga ilmu yang saya kongsi ini dapat disebarluaskan. Saya masih belajar, sesungguhnya yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu datang dari saya. Itu saja perkongsian saya hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu Mastura Bujal atas perkongsian pada hari ini. Saya rasa perkongsian tiap-tiap minggu kita memang perkongsian yang sentiasa baik-baik dan bagus-bagus. Hari ini kita mungkin menambah sedikit lagi ilmu kalau kita guna Google Form. Hari ini kita dah ada lagi satu yang ada persamaan tetapi ada lebih banyak kebaikannya. Jadi cikgu-cikgu pun dah buat cuba hands on kan sendiri tadi buat latihan ni. Kita kata siri ini adalah siri hands on dan dia hands on dalam hands on. Sambil diajar secara hands on, cikgu-cikgu juga cuba mengaplikasikan terus. Jadi saya kira ini sangat-sangat baik dan kita explore setiap minggu perkara yang baru, cara yang baru dan perkongsian ini saya kira sedikit sebanyak. Kalau tidak semua dapat kat kita dah petang-petang hari ini, tetapi setidak-tidaknya untuk hampir 200 orang ini ada manfaatnya dan moga berkat insya-Allah. Cikgu-cikgu, kita juga telah paparkan link kehadiran yang boleh diisi oleh tuan-tuan dan puan-puan para peserta. Kalau tak isi, nanti tak dapat sijil. Sila isi link kehadiran yang telah dipaparkan oleh urus setia, iaitu siri hands-on online session siri ke-40. Dah ada pun dekat situ dan kita akan dapat e-sijilnya
Kadang-kadang lepas 10 minit dah dapat dah. Ya, very fast. Kecuali kalau kita bagi email kita yang silap, then kita tak dapat. Ya, kita akan berkongsi lagi wajah-wajah ceria kita pada petang hari ini. Sila tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu semua buka kamera dan kita nak ambil gambar. Jom cikgu kita Silakan. on kamera. So semua orang kena senyum lah ni. Ada 8 page. Doktor. Senyum yang berterusan sebab kita tak tahu kita di muka surat berapa. Mesti kena senyum. Kita masih dalam mood raya lagi. Ya, betul. Cikgu Mas tolong sekejap semua orang kena senyum sebab saya tak tahu cikgu berada dekat skrin yang mana. So saya kena tunggu dulu ni. Skrin pertama pun belum penuh lagi gambar. Okey, sekejap. Saya tunggu dulu. Skrin pertama ada Cikgu Mavis, Cikgu Syarif. Tak on lagi kamera. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Senyum cikgu. Senyum je sampai saya cakap stop. Senyum je. Sebab cikgu tak tahu tau cikgu berada dekat skrin yang mana kan. So cikgu kena senyum je. Wah, senyum tu sedekah. Okey. Senyum je. Ada 8 ni. Sekejap. Saya tengok balik Oh, sekejap Dr. Zaina. Ada yang baru buka ni. Saya tengok skrin pertama tiba-tiba penuh ni. Itulah. Kan tercicir kan merajuk pula kan. Sabar ya, sabar. Ada yang nak print screen sekali pun boleh. Sama-sama print screen kan. Ada 3. Baru skrin yang keempat. Sekejap ya cikgu. Asal baru minat iman. Sabar-sabar. Print screen. Wah, ramai yang datang hari ini belajar. Moga bermanfaat ya semuanya. Saya dah sampai. Okey Dr. Zalina. Dah complete 7 page. Baik, terima kasih kepada Cikgu Mastura dah bagi perkongsian, tolong ambil gambar. Jadi kita dah berada di penghujung untuk sesi minggu hadapan. InsyaAllah kita akan bertemu dengan seorang lagi. Perkongsian ini daripada seorang pensyarah dari IPG, iaitu Puan Nora binti Markom dengan tajuk Kesantunan Berbahasa. Imej seumur hidup. Saya rasa Cikgu Mas menarik tajuk ni. Dia macam bawa kita sedikit ke lain tetapi sangat penting. Kesantunan So kita akan bertemu. Betul. So kita akan bersama-sama pada minggu hadapan dengan tajuk Kesantunan Berbahasa, Imej Seumur Hidup. Urus Setia juga telah paparkan di ruangan chat. Kepada tuan-tuan dan puan-puan boleh terus daftar untuk kehadiran minggu hadapan. Kita akan bersama-sama dengan Puan Nora binti Markom, insyaAllah. Ucapan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Mastura binti Rujal atas perkongsian yang sangat baik, yang santai, slow and steady, tenang. So saya nampak macam kalau anak-anak kita pada tahap yang sederhana tu dia boleh ikut. Sebab cikgunya pun begitu bersabar. Ada cikgu dia nak cepat. Dia laju-laju kan. Ini dalam keadaan yang tenang dan boleh ikuti dengan baik. Dan kita tengok ramai juga antara kita yang berjaya create tadi kan sebihat itu, dan insya-Allah ia akan bermanfaat kepada kita dan rakan-rakan pendidik yang lain. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada Cikgu Mastura, terima kasih kepada Urus Setia, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu, pengetua, guru besar, rakan dari seberang yang bersama-sama dengan kita pada siri pada kali ini, iaitu siri yang ke-40. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu hadapan pada siri yang ke-41. Untuk itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Assalam. Bye.